Okey. Saya nak tanya sikit ni ha. Baik. Tu jeza ni isim fi'il. Tu jeza. Kita ambil makna dulu, Wa ma mana apa? Ma tu Tidak. Ma tu tidak. Okey. Dan tidak. Li mana apa? Li kepada. Bagi. atau bagi. Ataupun satu pun. Atau bukan satu, seorang pun. Lebih kurang macam itulah. Terjemahan senang nak faham. Bagi seorang. Seorang pun indahu mana apa indah? Di zaman di sisi. Di sisi hu. Nya orang yang atqa tadi tu, orang yang bertakwa tadi tu. Min ni'matin mana apa? Min dari. Nikmat. Tu jaza daripada kalimah jaza. Jaza. Ini balas. Balas kalau ikutkan di sini. Okey. Tapi fi'il apa yang mula dengan baris depan tadi tu? Majhul. Fi'il majhul. Jadi tambah terjemahan apa ni? Apa dia? Balas. Dibalas. Okey, maka ini adalah dibalas. Betul ke? Harus dibalas. Okey. Maka ini adalah dibalas. Ataupun kalau majhul dia boleh tambah di ataupun terbalas. Tambah ter. Isim maf'ul pun macam tu kak. Boleh tambah di kat depan ataupun ter. Tengok mana yang sesuai lah. Boleh? Illa mana apa kat sini? Melainkan. Okey. Kejap lagi kan kita terjemahkan lain pula. Melainkan apa yang diharapkan adalah ibtigha. Ibtigha mana apa? Mencari. Ayuh, pencarian. Pencarian redha Allah. Boleh? Wajib. Al-a'la mana apa? A'la tinggi. Yang maha tinggi. Jadi kalau datang yang dia jadi apa ni? Sifat kepada Rob. okey, Rob kenapa baris bawah? Sebab ada mudhaf. MI. MI. Boleh? He jadi apa? Mudhafun ilaih. MI juga. Domer MI melekat dengan isim akan jadi MI. Baik, illa huruf Istisna. huruf Istisna. istisna. Ibtigha adalah huruf istisna. Okey, sebelum tu dah selesai dah. Maka sini akan jadi apa? Mustasna. Dah selap dah. Baru kita bahas awal tadi tu. Istisna pasangan dia mustasna, tetapi pencarian apa? Wajhi. Kenapa baris bawah? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Pencarian apa? Pencarian redha. Redha apa? Redha Tuhan. Tuhan apa? Tuhannya. Semua ni tergantung. Pencarian tergantung. Bila tergantung je sebelah akan jadi MI. Redha. Tergantung ni. Redha apa ni? Redha. Maka sebelah akan jadi MI sebab tergantung. Tuhan. Tuhan siapa? Tergantung ni. Maka sebelah je MI. Tiga MI. Boleh? Tergantung. Baik. Yang ni akan jadi apa? Fi'il apa ni? Fi'il mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Domer? Dhamir huwa. Mana pula huwa? Perempuan. Hiya. Hia. Boleh? Domer hia. Hia nak balik kat siapa? Ni'matin. Okey. Dia tu perempuan tu baliklah dekat nikmat ni. Maka nikmat ni nak jadi apa? Mubtada. Oh ya, macam mana pula mubtada? Naib fa'il F kan?
Naib fa'il Kan, majhul tadi. Bukan. Nikmatin mubtada tahu ni. Mubtada macam mana boleh jadi mubtada lah tu? Sebab Kan. Dia jadi naib fa'il lah kepada tujza dah, bukan tak? Naib fa'il bari apa? Dia tak ada baris dah. Naib fa'il. Naib fa'il mana? Kalau Eh, fa'il depan majhul apa dia? Naib fa'il baris depan. Ha, mana Tapi- naib fa'il? tak naib fa'il tu. Naib fa'il tu dah kayak naib fa'il tu tadi dah kayak fa'il mudhari' majhul tu. Bukan naib Ah, ni naib fa'il. Kat situ. Oh, situ. Ya. Dah berkhilaf banyak sangat ni. Ah, Okey. Jadi Tuan KJ, kenapa nikmatin tu baris bawah tu? Majrur. okay. Majrur, mumtaz. Boleh? Tuan KJ dah poning tu. Apalah majrur pula kan? Tadi kau bahas mubtada ni. Sabar dulu. Rasa-rasa macam mendadak tadi. Min dari Tapi tiga. Baik, macam mana? Okey, cuba Tuan KJ terjemahkan semua ni. Yang bagi kita orang faham. Terjemahan Ustaz. Ha. Okey. Apa yang okey? Tak sama lah. Yang sama juga. Sama Tak, nak- terjemahan dia. Cuba baca satu-satu Dan tidaklah seorang pun di sisinya daripada nikmat itu dia dibalas, terbalas. Bukan dibalas, terbalas. Ha. Apa makna tu? Macam mana tu? Okey. Apa yang Tuan KJ faham dan boleh perbahaskan pada yang lain. Mak marah. Dia pakai baju maju. Ha. Siapa nak cuba terjemahkan? Oh, cikgu dah tak ada orang. Tuan Rosnani nak terjemah macam mana ni? Ustaz, Apa dia? tak dapat lah Ustaz ni macam mana. Tidak seorang pun Ustaz. Cuba Ustaz. Tidak seorang pun terbalas nikmat di sisinya. Ayah. Tidak seorang pun boleh ke? Boleh. Tak boleh ke? Dia kena mula dengan isim. Tidak. Tidak seorang pun tidak. Kalau kita ambil nikmat yang tidak terbalas. Nikmat yang tidak terbalas. Macam mana Sekejap. Tak, kita tengok dengan Bila Ustaz, nikmat tu tak terbalas. Nikmat yang tidak terbalas. Daripada Allah. Nikmat itu dibalas dengan keredaan daripada Allah. Tak boleh. Jauh. Yang tu tapi betul secara keseluruhan ni betul. Tapi nak tahu sampai sini dia. tidak mengharapkan apa-apa balasan dari orang. Tidak terbalas. Yang tak yang tu yang ni illa batigha wajhi rabbihil a'la tu dia tak harapkan yang lain lah melainkan redha Allah. Okey yang ni. Tuan KJ kena gunakan lafaz yang Tuan KJ pakai tadi tu. Kalau Tuan KJ kata nikmat tu mubtada, okey, bawakan dia jadikan dia mubtada. Buat ayat tu. Tu maksud saya tadi tu. No. Yalah, saya nampak saya nak terjemahan tadi saya cakap nikmat tu tidak terbalas. Nikmat yang tidak dibalas. Lepas itu kalau situ mubtada, khabar dia seseorang tadi. Lepas tu nak buat jadi ayat yang faham macam mana? Itu yang paling tu. Sebab saya nampak mubtada tu nikmat. Lepas itu khabar dia tu seseorang tadi, li ahadin tu tadi. Okay. Disebabkan Tuan KJ cakap tu betul sebenarnya. Dia macam ni tau. Ni nombor terjemahan dia macam ni. 1 2 3 4 5 6. Oh, berpusing-pusing ni Ustaz. Jadi Dia jadi macam tu.
Tidak. Dan tiadalah ataupun tidaklah nikmat itu bukan, dan tidaklah nikmat yang terbalas itu di sisinya seorang pun ataupun seorang pun di sisinya. Oh ni Ustaz kan? Yang ni 5, yang ni 6. Lagi pun ni. Indahu tu 6. Okey, kita ambil yang tu lah. Maknanya, dan tiadalah satu nikmat pun yang terbalas untuk seorang pun, bagi seorang pun yang mampu membalas. Maknanya, dan tiadalah kemampuan seorang pun, macam tu, untuk nikmat itu dibalas. Pening kepala. Dan tiadalah dan tidaklah nikmat yang terbalas itu bagi seorang pun. Macam tu. Dan tidaklah nikmat yang terbalas. Ni sifat dia tau. Ni fi'il mudhari' majhul ni akan jadi sifat dia. Dan tidaklah nikmat yang terbalas itu seorang pun kepada bagi seorang pun. Maknanya seorang daripada kita pun tak mampu untuk memberikan ataupun membalas nikmat tersebut. Di sisinya, tu di sisi orang atqa tu. Orang tu dah bertakwa dah. Sekarang ni dia nak dapat hasil dia. Seorang pun tak boleh nak bagi hasil seperti mana Allah bagi. Tu maksud ayat. Tengok makna Ar-Rahman ni Ustaz. Kalau ada Quran Ar-Rahman ni belakang ni kan, sebelah dia tu kan, ada makna lain. Dia tahu mana? Itu dia dan tidak dia mengharapkan apa-apa balasan dari orang yang orang yang ditolongnya dan yang mendapat sedikit nikmat darinya. Lagi pening saya tadi. Apa tu? Itu yang terjemahan Ar-Rahman ni kan sebelah tu kan. Kita tengok Quran terjemahan tu kan. Tapi kita fahamlah konklusi dia betul lah. Asal dia macam ni tau. Sekarang ni kan ayat dia sebelum tadi tu, allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Dia dah atqa dah, patut Allah jauhkan dia daripada neraka semua ni lah. Sebab apa? Dia keluarkan harta dia, kemudian dia infakkan, kemudian dia tahu yang bahawa nikmat yang dia akan dapat itu tidak ada seorang pun yang mampu memberikan lah. Maknanya, dan tidaklah nikmat yang terbalas itu, maknanya dah dijauhkan daripada neraka itu, terbalas oleh seorang pun. Macam tu. Di sisinya. Sekarang ni saya nak tahu, di sisinya ni, balik ke siapa? Allah. Dua orang tu dah. Allah. Kalau balik ke Allah, Allah nak harapkan siapa? Pada orang tu. Maknanya Allah tak mengharapkan pertolongan daripada orang tu lagi dah. Ayo, lari lagi pening itu macam. Dia orang yang apa tu lah Ustaz? Orang yang ditolong tu. Orang yang ditolong tu. Okey. Allah tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada orang dia tolong tu Ustaz. Bukan. Bukan, Allah itu dah memang confirm dah. Sebab dia cipta kita. Yang ni bukan nak cerita pasal Allah ni. Kita nak cerita pasal Takwa tadi. bukan orang bertakwa tadi tu. Takwa tadi. Nikmat tu Ustaz. Bukan. Ayat sebelum Bukan tu. nikmat tu. Ayat sebelum mentakwa. Orang bertakwa sebelum tu. Wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Semua tengah cerita pasal orang bertakwa. Wa ma li ahadin, di sisi, dan tiadalah seorang pun di sisi orang bertakwa itu yang mampu memberikan nikmat yang tidak terbalas itu. Maksud dia macam itulah. Sebenarnya kan min dekat sini bukanlah min huruf jar yang original. Min dekat sini adalah huruf jar zaidah. Tambah ya. Zaidah. Dia tambahan. Tambahan. Maka yang ni majrur daripada segi lafaz, tetapi dari segi tempat dia adalah mubtada. Sebenarnya pada kedudukan dia baris depan. Maknanya khabar dia mana? Khabar dia adalah gabungan jar majrur. Al-jar dengan majrur depan ni
akan jadi khobar. Maknanya ni akan jadi khobar. Muqaddam. Maknanya ni cerita dia. Seorang pun tak ada. Tak boleh. Nak bawa macam mana nikmat yang dia harapkan lah. Nikmat yang dia dapat. Mana manusia tak boleh memberi nikmat Ustaz. Dia nak bagi tahu nikmat yang tidak terbalas itu tiada seorang pun boleh bagi. Dan dia memang tak harapkan pula orang balas. Baik, andai kata kita tolong orang miskin kan, apa yang kita harapkan daripada orang miskin tu? Kita tak harapkan dia ke Allah yang akan balas. Okey. Sebab kalau harap pun bukan dia ada apa. Kalau tak kan. Kita tolong dia sebab dia tak ada apa-apa. Kita bagilah dia makan sikit. Lepas tu kita harapkan dia bagi kita makan balik ke? Taklah, sebab dia memang tak ada apa. Jadi pengharapan kepada orang yang ditolong tu memang jarang ada lah. Sebab tak ada apa, tak ada apa. Kadang-kadang kita tolong orang Filipin apa? Orang mana tu? Myanmar apa? Ya. Yang dekat tu apa nama? Kamboja tu. Kamboja, orang Kamboja. Orang Kamboja semua tu kadang-kadang kita tak tahu pun siapa dia, kita bagi duit kan untuk sebab memang tak ada pengharapan daripada kita untuk diorang orang Kamboja tu balas. Tak apalah, orang nak makan lembu, kadang-kadang diorang nak bangunkan sekolah. Ada seorang wakil kita bagi duit ada. Kita pergi pas. Gitu. Jadi yang ni adalah khabar dia. Maknanya nikmat yang tak terbalas tu tiadalah bagi seorang pun mampu untuk ni. Jadi disebabkan tak ada lah orang yang mampu nak balas, maka nak buat apa harap kat orang. Haraplah dekat Allah. ibtigha wajhi rabbihil a'la. Jadi bila kita ibtigha wajhi rabbihil a'la, apa pengharapan kita kepada Allah? Keridaan dia lah Ustaz. Ayuah tu yang wala saufa yarda. Sambungan dia. Tuan datang lah. Baik, Indah jumpa kat mana? Indah dekat. Zorof. Okey. Sarah. Zorof makan. Dan Hu akan jadi apa? Dia jadi. Wafun ilaih. MI. Pasangan Zorof adalah MI. Boleh? Ibtigha tu Ustaz. Ibtigha tu dia bukan PL lah. Bukan, dia isim. Dia isim Cukuplah sekadar tu. Sekejap, nanti kita sambunglah lagi. Satu ayat lagi pendek. Ya wala saufa yarda. Okey, wow tu wow apa? Saya tak. Dan Wow tu wow dan. Okey. Lam tu lam apa tu? Lam taukid mumtaz. Sesungguhnya apa yang diharapkan adalah saufa kat situ mudah-mudahan lah. Walaupun saufa tu maksud apa? Kelak ataupun akanan. Kelak. Dia adalah huruf istiqbal. Dan yarda adalah apa tu? redha. PL mudhari'. Fi'il mudhari'. Balik kat siapa huwa tu? Wah. Dia orang bertakwa lah. Bukan, balik kepada Allah. Rob. Robnya. Rob. Pada Rob. Dia dapat keputusan. Walaupun tapi maksud kat situ taswif. Wala saufa yarda, mudah-mudahan Allah meredailah perbuatan yang dia buat tu. Kita pengharapan kepada Allah lah. Tapi dekat dalam ayat ni wa fa'iluhu huwa ya'udu ala Abi Bakrin. Maknanya dia nuzilat fihi al-ayah. No. Tapi dalam terjemahan ni dia ni bukan Allah kan? Kan dia balik kepada orang tu kan. Orang tu ya. Dia pasti akan berpuas hati. Berpuas hati kan. Kalau balik kepada orang, dia macam ni tau. Ayat 19 ni. Ayat 19 dengan sampai 21 ni kan.
ayat dia adalah diriwayatkan daripada Atha bin dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ketika Bilal bin Rabah masuk agama Islam, dia pergi menuju patung-patung dan meletakkan senjata di atas patung-patung tersebut. Bilal adalah hamba kepada Abdullah bin Jada'an. Bilal adalah setelah kaum musyrikin melaporkan hal itu kepada Abdullah, kepada owner dia, sebabkan Bilal pergi letaknya senjata dekat atas patung tu. Setelah kaum itu lantas dia pun menyerahkan Bilal 100 unta untuk mereka sembelih demi Tuhan-Tuhan mereka. Lantas mereka membawa Bilal dan menyeksanya di bawah terik matahari. Lalu Bilal berkata, ahadun. Maknanya yang esa lah. Ahad. Kemudian Rasulullah berjalan melewati dan bersabda, Zat yang esa akan menyelamatkanmu. Kemudian beliau memberitahu Abu Bakar bahawa Bilal disiksa kerana menyembah Allah. Setelah itu Abu Bakar pergi dengan membawa satu duit berisi emas untuk membeli Bilal. Lantas kaum musyrikin berkata, Abu Bakar melakukan itu hanya ingin menguasai Bilal sahaja. Kemudian Allah menurunkan surah ni. Allah Surah turunkan yang mana Ustaz? ayat ni lah daripada illa btigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, dan kelak akan dia berpuas hati. Kalau redha balik kepada manusia, maksud dia puas hati. Kalau redha balik kepada Allah, maknanya redha. Dan kelak akanlah si Abu Bakar itu berpuas hatilah, masuk dalam syurga. Ya. Apa balasan yang Allah akan balas? Confirm dia puas hati. Allah kata. Boleh? Yardo tu kepada manusia je. Allah. Kepada Allah. Apa nak? Redha tu balik kepada manusia tu. Abu Balik Bakar manusia tu. kan. Abu Bakar tu. Boleh? Balik kepada Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar akan berpuas hatilah dengan apa yang diberikan Allah nanti. Macam tu. Boleh? Kalau kita kata dia balik kepada Rabb, maka kelak Allah akan meredainya. Macam tu. Tapi kalam ahsan dia adalah balik kepada orang yang macam Abu Bakar. Macam tu. Berpuas hati ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada banyak riwayat mengatakan bahawa daripada Al-Bazzar pun kata, meriwayatkan daripada Ibnu Zubair, ayat ini turun mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Bakar ni kan dia kerja dia, Abu Bakar ni buat apa tau? Beli hamba, bebaskan. Beli hamba, bebaskan. Ittafaina bihadzal had, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.